Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar FB Live Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Acara hari ini merupakan webinar seminar umum kali ke-14 pada tahun 2022. Dan kita amat bertuah kerana pada hari ini kita mempunyai seorang tokoh yang tidak asing lagi, iaitu Profesor Dr. Muhammad Nasir Syafiee yang merupakan pakar perunding obstetrik dan ginekologi yang akan berkongsi sedikit sebanyak tentang kanser ovari dan itu merupakan topik hangat pada hari ini. Okey, Profesor Dr. Muhammad Nasir merupakan graduan ijazah pertama dan juga sarjana kepakaran daripada UKM, dan juga beliau telah melanjutkan pelajaran ke Doktor Falsafah di University of Nottingham, United Kingdom. Beliau dan secara amnya beliau merupakan pakar untuk kanser yang melibatkan kanser ginekologi, iaitu kanser untuk perempuan, golongan wanita. Okey, saya perkenalkan Prof Nasir bersama saya hari ini. Okey, sebelum kita meneruskan, jangan lupa tekan butang like, kemudian share dan tag kawan-kawan, dan juga jangan lupa send star untuk program ini. Okey, Prof Nasir boleh. Right. Terima kasih Profesor Nur Firza. Nur Firza ya, bukan Mira Firza. Okey, alright. Terima kasih atas introduction telah diberikan tadi. Pertama kali saya berterima kasih kepada Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah organiskan this event, yang mana tujuan utamanya untuk berkongsi ilmu dan juga pengalaman bersama dengan masyarakat, terutamanya rakyat Malaysia, tentang bahaya peri pentingnya mengetahui penyakit-penyakit yang seringkali menghidapi masyarakat kita. So pada hari ini kita akan memberikan perhatian kepada kanser ovary ya, Prof Nur Firza, yang mana kita letakkan tajuk yang a bit special di hati yang teristimewa ya. Semua orang istimewa. So insyaallah kita akan cuba berkongsi sebanyak ilmu yang mungkin selepas ini. Okey. Right. Okey, ini adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana di belakang kami adalah Fakulti Perubatan dan juga Hospital Chancellor Tunku Mukhriz. Di sinilah tempatnya yang mana kita melakukan penyelidikan yang berimpak tinggi, yang mana penyelidikan itu kita cuba untuk aplikasikan dan translatekan kepada pesakit-pesakit kita bagi memastikan bahawa perkhidmatan yang kita beri itu sangat memberikan impak yang positif kepada pesakit. Di sini juga kita melatih doktor-doktor baru yang untuk menjadi doktor, dan kita harapkan doktor-doktor ini dapat berkhidmat bakti kepada masyarakat umum dan juga terutamanya kepada seluruh masyarakat Malaysia. Dan di sini juga kita menyediakan perkhidmatan dari segi kesihatan, yang mana di sini kita merawat semua jenis penyakit ya, termasuk jugalah kanser-kanser, yang mana hari ini kita akan bercakap tentang kanser ovary, iaitu sejenis kanser bidang ginekologi. Pada 18 Jun 2022, masyarakat Malaysia, terutamanya peminat-peminat setia selebriti Adibah Noor, berasa sedih dengan pemergian beliau, yang mana beliau telah pun bertungkus lumus untuk menghadapi penyakit kanser ovary ini. Bukan hanya beliau ya, banyak lagi saudara mara kita, sahabat handai kita yang juga telah bertarung nyawa untuk menghadapi kanser ovary ini. Pada Hari Kanser Sedunia yang lalu, Menteri Kesihatan kita YB telah memberi sidang media berkenaan kanser ini, menunjukkan bahawa ini bukanlah masalah kita sahaja, tetapi masalah di Malaysia. At the moment, what we need to do is we need to create awareness among women for ovarian cancer with the screening strategies that are available. Cannot be recommended based on evidence to date, because the reduction in stage 3 or 4 disease was not sufficient to translate into life saving.
Majority of our women are detected relatively late, more than 80% at stage 3 and 4 when they present themselves to clinicians. So this is a problem that we need to look at for earlier detection through better screening, which unfortunately. Ingin saya membawa saudara-saudari sekalian ke bahagian klinikal, yang mana kita ingin menyaksikan kisah-kisah sedih, duka, gembira bersama dengan pesakit-pesakit kanser yang telah kami rawat di sini. Mari kita lihat kepada kes yang pertama. Seorang wanita berumur 25 tahun datang dengan kesakitan perut sejak sebulan yang lalu. Tetapi beliau hanya datang berkunjung ke hospital selama 1 minggu, yang mana sakitnya semakin kerap dan semakin teruk. Apabila kita buat pemeriksaan, kita dapat kenal pasti bahawa beliau mengalami ketumbuhan pada di ovary yang kita panggilkan cyst, yang mana kita telah melakukan operation membuang satu ovary di sebelah kanan. Ya. Beliau hanya datang lebih kurang dalam 3 minggu sebelum beliau bernikah atau berkahwin. Dan selepas 3 minggu kemudian, beliau datang semula ke klinik untuk melihat atau mengenal pasti apakah report ataupun ujian makmal yang telah kita lakukan selepas kita buang. Puan-puan dan puan-tuan sekalian, cuba bayangkan pada masa itu yang mana beliau dikelilingi oleh orang-orang yang asing bagi beliau. Suaminya yang baru berkahwin semalam, ibu dan bapa mertuanya yang sama-sama datang ke klinik. Dan sekarang kita perlu memberitahu bahawa beliau mengalami kanser ovary, dan beliau perlu menjalani rawatan kemoterapi. Puan-puan dan tuan-tuan, letakkan diri anda di dalam keadaan beliau. Apakah perasaan anda? Kes yang seterusnya, saya menerima rujukan untuk seorang Dr. Hausman. Doktor ini sendiri menghidapi penyakit ketumbuhan ovary ini. Beliau telah pun menjalani operasi yang pertama beliau pada usia beliau 23 tahun, sewaktu beliau masih belajar di universiti untuk menjadi seorang doktor. Pada masa itu, beliau telah pun membuang ovary di sebelah kanan. Tetapi sekarang, beliau sudah pun berkahwin. Dan masalahnya ialah kanser itu kembali semula di sebelah kiri pula. Bayangkan, selepas 5 bulan berkahwin, sebelah ovary telah hilang, sekarang sebelah lagi pun mengalami masalah yang sama. Apakah perasaan beliau? Kami dengan pembincangan lanjut dan sebagainya, alhamdulillah telah berjaya menyelamatkan sebelah lagi itu, dan kemudiannya selepas setahun beliau menjalani rawatan, beliau berjaya mengandung untuk anak yang pertama. Alhamdulillah, paling kurang seorang, jika tidak 3 atau 4 orang. Yang seterusnya, saya ada seorang lagi, seorang businesswoman, ya, 65 tahun, mempunyai sejarah, mempunyai kanser, yang mana bapaknya mengalami kanser pankreas, ibunya mengalami kanser breast, pakciknya mengalami kanser kolon, ya. Dan disahkan bahawa keluarga ini mengalami situasi yang kita panggil mutasi pada genes. Mutasi ini telah menyebabkan beliau sendiri berisiko untuk mendapat kanser ovary dan telah kita diagnoskan pada tahap ketiga. Tapi alhamdulillah, dengan rawatan yang lengkap, kanser itu buat masa ini stabil. Setelah 4 tahun, beliau sihat alhamdulillah. Dan setiap tahun beliau akan beritahu saya yang beliau akan pergi anniversary cancer di London kerana ingin makan fish and chip. Okey. Alright. Yang seterusnya, saya juga ada kisah lain, contohnya seperti pesakit 33 tahun endometriosis ataupun senggugut yang sangat teruk, ya. Dan beliau sendiri telah melakukan 3 kali pembedahan disebabkan oleh endometriosis. Telah menjalani rawatan IUI, IVF untuk dapatkan bayi sebanyak beberapa kali. Beratus ribu wang yang telah habis disebabkan oleh endometriosis. Dan disebabkan oleh sakit itu yang sangat teruk, beliau sekarang datang untuk melakukan pembedahan untuk membuang semuanya, katanya. Untuk buang rahim, ovary
dan beliau rasa dengan itu mungkin kualiti hidupnya akan lebih bagus. Walaupun keadaan semasa operasi itu sangat teruk disebabkan oleh pelekatan yang banyak dan sebagainya, tetapi alhamdulillah kita berjaya untuk melakukan pembedahan itu, membuang rahim dan ovary. Tetapi malangnya apabila kita mendapat report daripada makmal yang mengatakan beliau mengalami kanser ovary, yang mana kanser itu datangnya daripada endometriosis. Ia jarang berlaku, tetapi kajian menunjukkan bahawa mereka yang mengalami endometriosis berisiko sebanyak 3 kali ganda untuk mendapatkan kanser ovary. Selain itu juga ada seorang lagi pesakit yang agak sedih, yang mana kita lihat bahawa setelah dia didiagnos mengalami kanser ovary, suaminya menghilang. Sedih, pilu, dengan segala dugaan dan sebagainya, beliau pada mulanya agak upset dan tidak mahu meneruskan rawatan, dan beliau juga mengalami penceraian rumah tangga. Apakah ini, saudara-saudari sekalian? Ini adalah ovary yang mengalami kanser. Lihat saja di sini, itu adalah kanser ovary. Yang di dalamnya kalau dapat dilihat, jari-jari saya yang tengah tu, itu adalah rahim. Okey? Alright, yang masih di dalam. Ini untuk pembetulan anda, bukanlah daging korban yang lalu. Ini adalah ovarian cancer yang telah pun kita keluarkan sewaktu pembedahan. Pada kali ini kita tengok dunia dihangatkan oleh COVID-19. Tetapi kita jarang sekali memikirkan apakah masalah lain yang dihadapi. Statistik menunjukkan bahawa sebanyak lebih kurang 290,000 wanita seluruh dunia menghadapi ataupun didiagnoskan sebagai kanser ovary setiap tahun. Dan kanser ini menyebabkan lebih kurang 180,000 kematian setiap tahun. Dan ini bukan sahaja di sini. Dijangkakan bahawa pada tahun 2035, kes-kes baru dijangkakan meningkat lebih kurang 50% setiap tahun, dan juga meningkatkan lebih kurang 70% kadar kematian yang disebabkan oleh kanser ovary. Kebanyakan daripada warga ataupun masyarakat yang kita temu bual mendapati bahawa kadar kesedaran masyarakat kita terhadap kanser ovary ini masih berada di tahap yang rendah. Lebih kurang 80%. Ini sangat membimbangkan kita, kerana benda ini apabila kita dapat kenal pasti, mungkin kematian disebabkan oleh kanser ini dapat dikurangkan. Kalau kita lihat statistik di Malaysia, kanser ovary sangat sering berlaku. It's almost lebih kurang tahap tangga ketiga di kalangan wanita selepas kanser buah dada atau payudara dan juga kanser kolorektal. Jangan terlalu gundah gurana tentang tahap third among population or even fourth dan sebagainya, kerana kadar tu berubah-ubah, ya. Kerana sometimes kanser cervix contohnya sebelum ini adalah third, yang ketiga, tetapi sekarang berada di tahap yang lebih rendah. Mungkin dari segi proses strategi kita punya prevention, screening, pap smear dan juga vaksinasi HPV untuk mengurangkan kadar kanser cervix. Ini adalah trend kanser di Malaysia. Kalau kita lihat daripada tahun 2007 hingga 2016, tidak banyak berlaku perubahan. Walaupun pada masa kini kita telah melihat terlalu banyak sophistication dalam bidang pembangunan, perubatan dan sebagainya, tetapi keadaannya masih tidak mungkin dikurangkan. Apakah masalahnya? Di manakah silapnya? Sama juga kalau kita lihat dari segi kadar kanser ini di kalangan beberapa kaum utama di Malaysia. Contohnya kaum Melayu, Cina dan India. Tidak banyak berlaku perubahan di antara kaum-kaum terlibat. Walaupun kalau kita tengok dari segi angkanya, golongan kaum Cina lebih prone untuk mendapatkan kanser ovary ini. Semua yang saya cakap ini adalah fakta, bukannya auta dan juga bukan myth, ya. Kalau tengok di sini, walaupun daripada statistik menunjukkan bahawa umur yang sering berlakunya mendapat kanser ini adalah pada umur lebih kurang 60 tahun.
Tetapi ingat, statistik juga menunjukkan bahawa terdapat juga mereka yang mengalami kanser ini pada umur kurang 50 tahun, or even 30-an, 20-an, yang mana pada umur ini mereka sepatutnya boleh mengandung, melahirkan anak dan sebagainya. Tetapi apakah daya kalau sekiranya kanser ovary ini berlaku, perlu melalui pembedahan operation yang membuang rahim, ovary dan sebagainya, bagaimanakah mereka akan mengandung? Kalau statistik juga menunjukkan bahawa lebih 50% mereka yang didiagnos sebagai kanser ovary ini berada pada tahap yang lebih tinggi, iaitu tahap 3 dan 4. Tahapnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Tahap kanser ni biasanya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1 lebih baik dari 2, 2 baik dari 3, 3 dari 4. 4 tu bermaksud apabila kanser sel tu telah pun pergi ke bahagian-bahagian badan yang lain. Sudah pastinya kalau peringkat 1, chance ataupun possibility kebarangkalian untuk sembuh tu lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang mempunyai stage 4. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya diberi pilihan kanser ovary, rahim, cervix, yang mana puan nak? Agak pening kepala kan? Kalau boleh, soalan apa ni kan? Soalan pop quiz ke? Ya? Of course kita tak nak apa-apa kanser pun. Tetapi kalau diberi pilihan, pilihlah kanser selain kanser ovary. Kerana kanser ovary lah adalah kes kematian yang paling sering berlaku. Marilah kita berkenalan dengan ovary. Di manakah ovary? Kita belajar ni waktu sains kan? Waktu mungkin UPSR, mungkin PMR ya. So kalau kita tengok macam ni, yang kita kata dekat bawah yang putih tu adalah ovary. Biasanya saiz ovary adalah sebesar ini, sebesar ibu jari kecilnya. Tetapi kalau ketumbuhan berlaku, bukan saja sebesar bola raga, tetapi juga mungkin sebesar begini. Ya? Dan lokasinya adalah di bahagian tulang pinggul wanita. Pada keadaan yang normal, apabila kita periksa, kita tidak dapat merasa apa-apa. Mungkin mak bidan bisa merasa, kan? Tetapi dari segi secara anatominya, kita tidak dapat memegang ovary atau rahim melalui perut kalau sekiranya ia normal. Tetapi apabila berlaku ketumbuhan yang besar, dia akan naik sehingga kadang-kadang ke paru-paru. Alright? Janganlah nyeri. Kalau sekiranya nak muntah, sediakan plastik bag. Ya? So ini adalah rahim dan juga ovary kiri dan kanan. Yang mana kiri kanan ovary ini telah pun mengalami ketumbuhan kanser dan telah dibuang. Kita selalu mengatakan bahawa ini adalah silent killer, pembunuh secara diam. Ya, betul. Kerana pada keadaan awal, mungkin sebabkan oleh saiz yang kecil, mungkin kita tidak tahu apa berlaku dalam badan kita, dalam perut kita. Tetapi secara diamnya, dia telah melakukan something di dalam badan kita, terus membesar, terus spread ke bahagian-bahagian yang lain. Apakah simptom-simptomnya ataupun gejala? Ya? Secara generalnya, simptom-simptomnya mungkin agak not specific. Mungkin rasa perut kembung, ya? Rasa kurang selera, kadang-kadang rasa kencing kerap, kadang-kadang rasa tak puas kencingnya, kadang-kadang rasa susah nak hadam atau buang yang besar dan sebagainya. Kita rasa, aku memang selalu macam tu kan? Tapi kenapa aku tak ada kanser? Ya? Jadi apa yang perlu kita lakukan? So sekiranya simptom-simptom gejala tu berulang, sering berlaku, tak hilang-hilang, jumpa dah GP, klinik swasta 2-3 dah, tapi masih ada yang sama. So kalau benda itu berlaku, perlu mendapatkan pemeriksaan lanjut daripada doktor pakar. Ya? So supaya kita dapat menjalani pemeriksaan ataupun kita investigation yang lain supaya kita dapat mengenal pasti tentang masalah yang sebenarnya. Pesakit ini bukan mengandung ya tuan-tuan dan puan-puan. Pesakit ini mengalami ketumbuhan di ovary beliau. Terima kasih kepada makcik yang telah membenarkan saya mengambil gambar kat sini. Kalau tengok dia perutnya lebih besar daripada saya kan. So basically apa yang berlaku adalah ketumbuhan yang berlaku di dalam tu
disebabkan oleh MCO, PKP-nya, makcik sendiri kena COVID, so makcik datang lambat dan sebagainya. Perut beliau terus membesar sehingga beliau tidak boleh memakai pakaiannya langsung. Dia hanya duduk di rumah begini saja, ya. So alhamdulillah apabila makcik ni datang, kita telah melakukan pemeriksaan yang mengenal pasti bahawa terdapat ketumbuhan ovary, langsung terus menjalani operasi. Setakat ini, setelah hampir lebih kurang setahun yang lalu kita telah menjalani operasi, ya, makcik sihat, ya. Apa lagi pemeriksaan yang mungkin kita boleh lakukan? Kita mungkin boleh melakukan, kita panggil ultrasound scan. Ultrasound scan tu adalah seperti apabila orang mengandung kan, pergi cek baby, cek buat scan dan sebagainya. The same thing juga, kita akan melakukan scan dan melihat lokasi di manakah ovary tersebut. Seterusnya kita dapat melihat konten apakah yang ada kat dalam tu, ada air ke cecair dalam tu, ada isi daging ke dalam tu, kerana semua features-features itu melambangkan bahawa kebarangkalian kanser tinggi ataupun tidak. Selain itu juga kita akan memeriksakan, kita panggil CA125 atau cancer markers, yang mana cancer marker ni bukanlah spesifik kepada kanser ovary tetapi ia sensitif. Bermaksud sekiranya kanser marker ini tinggi, jadi kita perlu melakukan pemeriksaan lanjut untuk mengenal pasti to make sure whether this is cancer ataupun tidak, ya. Selain itu kita juga melakukan pemeriksaan lanjut yang lain seperti melakukan CT scan, ya, mengambil darah, melihat function kidney, buah pinggang, fungsi hati dan sebagainya untuk memastikan bahawa kanser ini tidak menyerang ataupun menyebabkan penyumbatan kepada sistem kencing seseorang. Secara lazimnya treatment ini adalah melalui pembedahan yang kita panggil laparotomi, bedah perut, ya, yang mana kita akan tengok kat dalam, dan sebelum tu kita akan mengambil sekiranya ada air busung dan sebagainya untuk dihantar ke makmal. Dan seterusnya, biasanya selepas operation, lebih kurang sebulan selepas itu, pesakit akan menjalani rawatan kemoterapi dengan harapan supaya kanser sel itu tidak datang semula dengan cepat. Lazimnya seperti ini tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mencabut lalang, ataupun memotong rumput, ya, potong rumput 2-3 hari selepas tu dengan hujan panas dan sebagainya, rumput akan segar semula datang. Tapi kita tak nak macam tu. Kita lepas potong, kita letakkan racun supaya dengan harapan kanser ataupun rumput tu lambat naik. Sama juga seperti kanser ni tuan-tuan dan puan-puan. Untuk memastikan bahawa pesakit itu tidak mengalami kanser sel yang berulang. Again, this is another gambaran, yang mana spesimen yang kita buang mengandungi rahim dan juga ovary yang juga telah pecah di dalam perut, ya, di dalam abdomen pesakit itu kerana lambat mendapatkan rawatan. Masalah dengan kanser ovary ini, 30% ataupun 1/3 daripada pesakit mengalami penyubatan sistem usus disebabkan oleh kanser sel itu merayap ke sana dan juga telah menekan. Ini menyebabkan kita perlu menjalani pemotongan pada usus untuk memastikan bahawa kanser sel, ketuban kanser itu bersama dengan usus dapat dibuang, dengan harapan supaya sel itu ataupun kanser itu tidak kembali dengan cepat. Ini adalah salah seorang pesakit yang telah pun juga memberi kebenaran untuk beliau bersama kita hari ini, yang mana telah pun mendapatkan rawatan kemoterapi. Masalah dengan kemoterapi yang selalu orang takut adalah simptom-simptom atau side effect dia, seperti keguguran rambut, kebas tangan, muntah, mual dan sebagainya. Tetapi tidak semestinya semua pesakit akan mengalami simptom-simptom ini, dan tidak semestinya simptom-simptom ini memberikan kesan yang buruk kepada mereka. Kebanyakannya bersifat sementara. Okey? Kita bukan Tuhan, kita tak tahu siapa hidup, siapa mati. Tetapi pastinya kalau sekiranya stage 1 dan stage 4, yang pastinya mereka yang stage 1, survival mereka lebih bagus, lebih panjang berbanding dengan mereka yang mengalami advanced stage atau stage 3 dan 4. Apakah faktor lain yang menyumbang kepada kita punya decision nak bagi treatment ke, tak bagi treatment ke, lepas ni kemo ke tak dan sebagainya, bergantung kepada peringkat, ya, peringkat 1, 2, 3, 4 yang saya kata tadi,
Grade tu adalah macam mana dia punya kebolehan sel tu untuk merayap, untuk pergi, ya. Dan juga subtypes. Walaupun kanser kita kata ovary satu je, kan, tetapi nama dia boleh berpuluh-puluh. Nama tu menunjukkan macam mana dia punya perangai dia. Perangai suka merayap ke, suka pergi tempat lain ke. Kerana apa? Ini akan menentukan apakah rawatan lanjut. Apakah kemo yang akan diberikan. Mungkin ada pesakit tanya, doktor, prof, kenapa pasien tu, kawan saya, buat operation tak kena kemo pun? Kenapa saya kena kemo? Prof, kenapa pasien tu satu kemo? Kenapa saya dua kemo? Ini bergantung kepada individu. Bukan semua yang sama. Bukan kita cut and paste untuk segala-galanya. Alright? Okey, ini adalah mereka adalah pesakit-pesakit saya yang kita sedang rawat buat masa ini. Saya betul-betul tak jangka yang saya boleh mendapat kanser di usia seawal 30-an. Sebenarnya saya tu ada sel kanser. Okay. Masa tu saya rasa macam sedih sangat sebab kita nak buat rawatan keseluruhan tapi tiba-tiba dapat diagnose ada kanser ovary lah. Tahu nak kata nangis nangis merau, memang tak boleh kata apa dah. Memang lepas tu doktor suruh operate. Perasaan saya rasa sedih dan saya menangis lah. Tahu saya dapat ada kanser. Harapan saya dapat kekal sihat seperti sebelum ini, dan pesanan saya kepada wanita di luar sana supaya dapat menjalani rawatan di hospital atau klinik sekiranya dapat tanda-tanda awal kanser seperti sakit-sakit perut, bahagian perut sakit perut, dan tiada selera makan. Apakah risiko-risiko? Ya, risiko ni adalah apakah menyebabkan kita akan mendapati penyakit kanser ini. Secara generalnya, risiko seseorang wanita untuk dapat kanser ni adalah sebanyak 1.5%, which is in general still low. Tetapi sekiranya mereka mempunyai saudara mara, relatif, dua daripada saudara yang mengalami kanser, maka risiko untuk seorang wanita itu untuk mendapat kanser adalah double, iaitu 3%. Bagi mereka yang mempunyai relative first degree, maksudnya mak dia contohnya ataupun kakaknya yang ada kanser ovary, maka seorang wanita itu berisiko sebanyak 5% untuk dapatkan kanser ini. Dan sekiranya mereka mempunyai lebih ramai relatif keluarga yang mengalami kanser ini, maka risikonya akan terus meningkat dan meningkat. Bagi mereka yang mempunyai BRCA mutasi, BRCA ni adalah sejenis jin. Jin ni adalah sejenis unit yang kontrol badan kita. Dia bukan jin aprit ya, yang pakai sanggul tu ya. Ini adalah jin yang mengkontrol badan kita. Sekiranya mereka mengalami mutasi pada jin-jin ini, risiko mereka untuk dapat kanser ovary, also kanser breast akan meningkat. Jadi, kita perlu tahu tentang prevention untuk masalah ini. First, kalau sekiranya kita menghadapi family history ataupun sejarah keluarga yang tinggi untuk dapatkan kanser, jadi kita perlu melakukan screening seperti examination, ultrasound, ambil darah untuk tengok tumor marker dan sebagainya. Terdapat beberapa cara, contohnya seperti pemakanan dan juga pengambilan oral kontraseptif atau ubat perancang keluarga, dan juga pembedahan membuang fallopian tube juga dibuktikan dapat mengurangkan kanser ovary ini. Siapakah ini tuan-tuan dan puan-puan? Nama beliau adalah Angelina Jolie. Angelina Jolie yang mana keluarga beliau mempunyai sejarah BRCA mutasi pada jin yang saya sebutkan tadi. Disebabkan oleh itu, beliau telah pun decide untuk buang breast dan juga ovary beliau untuk mengurangkan risiko beliau menghadapi kanser ini. Selepas beliau melakukan operasi ini, kita dapati bahawa di seluruh dunia lebih ramai wanita datang ke hadapan untuk melakukan pemeriksaan BRCA mutasi ini dan juga melakukan pembedahan bagi mengurangkan risiko kanser mereka. Setelah saya sebutkan tadi bahawa terdapat beberapa golongan yang berisiko tinggi, terdapat juga
golongan-golongan lain, contohnya bagi mereka yang obes, ya, yang berat badan yang meningkat, yang mana kita telah kenal pasti bahawa 14 jenis kanser yang berkait rapat dengan obesiti dan ataupun kegemukan. Salah satunya adalah kanser ovary. Selain daripada itu, mereka yang berumur yang lebih tua, risiko untuk dapatkan kanser lebih tinggi, dan juga mereka yang predispose kepada bahan-bahan radioaktif atau asbestos juga berisiko untuk mendapatkan kanser ini, selain daripada mereka yang merokok dan juga mereka di peringkat postmenopause. Bagaimana kita boleh dapat mengurangkan risiko ini? Kajian menunjukkan bahawa sekiranya kita wanita mengandung, mereka sendiri dapat mengurangkan risiko lebih kurang 10% daripada menghadapi kanser ini. Bagi mereka yang breastfeeding ataupun menyusukan badan, juga dapat mengurangkan risiko kanser ini sebanyak lebih kurang 15%, terutamanya apabila mereka setiap 6 bulan mereka terus breastfeeding, mengurangkan 8% risiko kanser ini. Selain itu, mereka yang menjalani operation yang mana berlaku kita panggil tubal ligation ataupun kalau kita bahasa mudah kita panggilkan tutup kedai, ya, yang tak nak mengandung lagi, itu juga dibuktikan dapat mengurangkan juga risiko kanser ovary ini. Atau mereka yang melakukan operation membuang samping dia punya fallopian tubes dan juga ovary sewaktu menjalani operation untuk fibroid contohnya atau untuk cyst dan sebagainya, itu juga dibuktikan dapat mengurangkan kadar risiko kanser ini pada tahap yang paling minimum. Selain itu, bagi mereka yang menggunakan OCP, ubat perancang keluarga, juga dapat mengurangkan kanser ini. Jangan terdengarkan myth bahawa ada sebelum-belum ini mungkin makcik-makcik dan nenek kita yang mengatakan bahawa awal-awal kau dah makan ubat perancang ni, nanti kau kena kanser, kan, macam tu. Itu semua adalah myth, ya. Alright. So, in terms of prevention yang telah saya sebutkan tadi, bagi mereka yang mengalami kegemukan, ya, exercise, dieting dan sebagainya dapat mengurangkan risiko kanser, or even kalau mereka yang telah pun mengalami kanser dapat mengurangkan chance atau possibility untuk kanser itu datang dengan kadar yang cepat, ya. Dan selain itu juga kita kena melakukan beberapa syarat yang lain, contohnya seperti breastfeeding dan juga waspada tentang kita punya exposure kepada asbestos dan sebagainya. So, nasihat saya adalah pertama sekali kita perlu peka dengan perubahan yang berlaku di dalam badan kita, ya. Dan sekiranya kita merasakan bahawa masalah itu berulang, sila dapatkan nasihat daripada pakar untuk memastikan bahawa kita terhindar daripada mengalami masalah-masalah serius. Yang seterusnya, jangan takut, ya, kerana dengan kabar-kabar daripada Mr. Google dan sebagainya menyatakan bahawa banyak komplikasi dan sebagainya, kita rasa takut dan kita terus mendiamkan diri. Diamkan diri is not the treatment for all problems, ya. Dan seterusnya, bagi mereka yang telah pun menghadapi penyakit ini, mungkin boleh join atau menyertai support group, ya, yang mana mungkin dapat memberikan sedikit input bagaimana untuk mengharungi cabaran sekiranya mendapati kanser ini. Even di UKM kita panggilkan Vogue Club, yang mana Vogue Club ini adalah sejenis support group yang kita tubuhkan untuk menolong pesakit untuk pesakit. Dengan itu, terima kasih Prof. Norfiza. Saya setakat itu pengkongsian setakat ini. Oh, terima kasih Prof. Nasir. Yeah, very good information. Saya rasa untuk pelajar-pelajar perubatan sekiranya anda mendengar, untuk semua golongan generasi, saya rasa sangat-sangat beruntung kerana Prof. Nasir sangat sibuk dan beliau telah kumpulkan semua information dan telah summarizekan everything in 40 minutes or so. So kita akan take a break. Before that, jangan lupa like, share and tag. And we have a commercial break for 2 minutes and then we come back untuk question and answer. Jangan lupa hantar apa-apa soalan. Okay? Come back. Bye-bye. Tiada siapa yang mahu mengalami kanser, tetapi apakah daya takdir tentu segala. Kanser adalah pembunuh utama wanita.
Satu, dalam setiap 8 wanita bakal menghadapi kanser. Saya ada kisah untuk dikongsikan bersama anda. Seorang wanita berusia 29 tahun yang baru saja berkahwin 2 bulan yang lalu datang dengan perut yang membesar. Kusangkakan kandungan, namun kanser pula jadinya. Perasaan sedih, pilu, sakit, emosi, semuanya mungkin berlaku. Perkara pertama yang terlintas di fikiran saya ialah mati. Saya betul-betul tak jangka yang saya boleh mendapat kanser di usia seawal 30-an. Saya memang tak dapat lari dari perasaan sedih apabila melihat perubahan fizikal ke atas diri saya, tekanan perasaan, kemurungan, tiada selera makan akibat dari rawatan kemo tersebut. Temui saya, Prof. Nasir Syafi'i, dalam webinar umum masyarakat yang bertajuk Kanser Ovary di Hati yang Terlalu Istimewa pada 15 Julai 2022 jam 3 petang di FB Live Fakulti Perubatan. Jumpa di sana. Tak lagi. Right. Okay, so kita kembali semula. So, kita akan jawab soalan-soalannya. So banyak sangat soalan ni. Kita try the first question. Apakah faktor pemakanan yang boleh mempengaruhi terjadinya kanser ovari? Alright, okay. Terima kasih Prof. Fiza again. Secara generalnya tidak ada spesifik makanan pun yang akan menyebabkan kanser. Alright. Tetapi apabila pemakanan itu mengandungi kalori yang tinggi, contohnya macam saya sebutkan tadi bahawa faktor kegemukan itu sendiri. So, faktor kegemukan itu sendiri bukan apa yang berlaku adalah disebabkan oleh perubahan metabolisme badan. Yang mana perubahan metabolisme badan itu telah menyebabkan berlaku gangguan pada jin-jin tersebut. Jin-jin ini adalah sepertinya kita punya askar dalam badan. Askar yang untuk membentengi sebarang musuh datang. Tetapi apabila berlakunya pencemaran disebabkan bukan hanya pemakanan tetapi juga dari radiasi dan sebagainya, menyebabkan jin-jin itu selain sekarang sebelum ni jadi askar, sekarang ni dia jadi sebagai Nazi. Ya, yang mana dia tu sendiri pula akan promotkan sel-sel tu untuk grow untuk menjadikan kanser. Apa yang kita perlu lakukan adalah pemakanan sihat yang mana kurangkan benda berkarbohidrat, berlemak, berminyak, lebihkan protein dan juga berserat. Okey. So dengar ya, so kita kena makan sihat. Okey. So saya gabungkan ada beberapa question ya, soalan yang lebih kurang sama. Sebenarnya semuanya risau kalau ada di antara yang ada polycystic ovarian syndrome, kemudian dia ada cyst, ovarian cyst and juga pelvic inflammatory disease. Adakah 3 jenis penyakit ini mempunyai risiko untuk mendapatkan kanser ovari? Okey, alright. So kita kena clear bab ni ya, sebab sebenarnya bila wanita tu kadang-kadang satu benda dia akan mengatakan bahawa semuanya one for all kan contohnya kan. Tetapi dari segi kita tengok kajian terdahulu dan sebagainya, bagi mereka yang PCOS, polycystic ovarian syndrome, biasanya period dia tak menentulah. Kadang 3-4 bulan sekali dia biasanya badan dia agak gempal sikitlah kan, kadang jerawat dan sebagainya. Mereka ini tidak meningkatkan risiko kanser ovary. Tetapi risiko mereka mendapat kanser endometrium, kanser rahim adalah 3 kali ganda dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami PCOS. Sekarang ni Prof. Fiza, saya ada pesakit saya umur 21 tahun ada kanser rahim. Itulah. Kahwin pun belum, anak pun tak ada lagi, duduk belajar lagi. So dulu kita kata umur 60-70 baru kanser. Jangan risau, sekarang tak ada apa-apa. Sekarang ni 30 tahun, 20 tahun is common to have cancer. Yang keduanya tadi kata PID kan. PID itu adalah pelvic inflammatory disease disebabkan oleh infeksi kuman di dalam bahagian kita panggil organ dalamannya, pelvis organnya.
Ini tidak meningkatkan risiko kanser Kanser. ovary ataupun kanser-kanser yang lain. Ya. Selain itu, satu Ada lagi cyst kan. Yeah, cyst is quite common. Yes, betul. Even cyst tu adalah perkataan yang general. Betul. Cyst tu kat hidung pun boleh cyst. Betul. Maksudnya dekat apa-apa yang ada kantung yang mengandungi Mengandungi cecair, cecair. kita Betul, panggil kita panggil cyst. cyst. Ya. Betul. Secara generalnya cyst tu bukan kanser. Bukan kanser. Dia It's a kantung. benign. It's a benign. Ya. Tetapi kalau cyst tu dindingnya tebal, Yes. dalam cyst tu ada ketul daging contohnya, risiko dia kanser tu tinggi Tinggi sikitlah. sikit lah. Betul? Betul. Okey. So saya rasa cyst tu ada berulang-ulang. Saya rasa it's quite common to have cyst. Betul, ya. Dan okey, start umur berapa kita kena start screening untuk kanser ovary? Okey. Di Malaysia dan juga di negara-negara luar yang lain, negara developed country ya, even in US, UK dan sebagainya. Yes. General screening untuk kanser ovary tidak recommended. Yes. Okey. Betul. Hanya recommended kepada mereka yang ada high risk. Betul. Contohnya mak dia ada berakam keluarga ada Ya, berakam keluarga, mutasi, yes. very strong family history, baru boleh start screening. Betul. Screening yang dimaksudkan itu adalah melalui pemeriksaan scan di pelvis, Betul. di perut. Kadang-kadang melalui transvaginal lah, Ya. melalui kelamin. Dan juga ambil darah untuk cek kanser marker, kita panggil CA125. Ini again ya, dia tidak tidak spesifik tetapi dan, sensitif yes. untuk mengesan Betul. keabnormalannya. Yeah. So in Tersebut. other words, kalau CA125 itu normal, you're not necessarily tak ada kanser. Yes, betul. Kan? Yeah. Okay. Alright. So another question is, adakah pengambilan oral kontraseptif seperti Regulon menaikkan risiko untuk dapat kanser ovary? Jawapannya ada tidak. Yang muda-muda ni kan ambil ya. kanser apa tu, pil perancang. Betul. Jawapannya tidak. Kerana apa? Pengambilan ubat-ubatan ni sebenarnya boleh mengurangkan risiko mereka untuk dapat kanser. Kerana apa? Apabila kita bagi ubat-ubat perancang ni, dia bagi ovary tu rehat. Yes, betul. Ya. Betul. Bila ovary tu rehat, dia tak overwork lah. Yes, Kalau tak overwork, dia kuranglah menyebabkan kecederaan. Macam kita nak kereta lah. Kalau kita nak kereta seminggu sekali atau nak kereta setiap hari sekali, setiap hari tu lah cepat rosak macam tu. Ya. Betul. So pengambilan OCP sini dapat mengurangkan kanser ovary. Betul. Okey. Okey, ini dia cerita tentang kesan sampingan radioterapi. Biasanya berapa cycle kemoterapi dan radioterapi dan berapa lamakah untuk mengesankan ia bebas daripada kanser? Okey. So I think this person mungkin ada keluarga ataupun dia sendiri. Betul, mungkin ya. Mungkin, ya. Biasanya kemoterapi kita bagi untuk pesakit kanser ovary ini sebanyak 6 kali. Betul. So 6 kali itu maksudnya setiap 3 minggu sekali kita bagi cycle. So contohnya bagi hari ini 1 cycle, rehat 3 minggu, bagi lagi second, rehat 3 minggu, bagi third dan sebagainya, bagi complete 6 cycle. 6 cycle. So bila 6 cycle ni dah complete semua, kita akan buat pemeriksaan screening yang lain lah. Surveillance kita panggil, ambil darah, buat CT scan dan sebagainya. So apabila mereka bebas tu, secara generalnya sebagai survival tu ya, apabila 5 tahun no cancer, kita panggil survival. Survival. Ya. Yeah. Tapi in between tu pun kita dah, kalau katakan dah setahun 2 tahun tu kita dah rasa happy kan. So kita panggil tu sebagai terminologi perubatan kita panggil PFS lah. Progression free survival macam tu. Alright. Okay, so dia cakap ini, dia bagi contoh. Kalau kanser cervix kita buat pap smear. Betul. So kanser ovary kita nak buat apa? Seperti saya cakap tadi lah, itulah. iaitu melalui ultrasound dan juga darah. Yes. Dan bagus juga tanya soalan ni, sebab kadang-kadang orang ingat buat pap smear itu untuk screen semua kanser wanita, betul, kan? betul, Which is betul. not. Tidak betul. Pap smear itu hanya untuk cervical cancer saja, kanser pangkal rahim saja. Pangkal rahim saja, betul? Ya. Betul. So kalau pap smear, tidak semestinya kalau pap smear tu negatif, dia tidak ada kanser ovary. Betul. So betul. benda tu kena tahulah saya rasa tu. Yep. Okey, adakah wanita yang tidak pernah berkahwin atau tidak pernah bersalin akan meningkatkan risiko kanser ovary? Oh, sekarang Unfortunately, ramai yes. career woman yang tak bekerja. Betul. Or even they start yang having tidak ada family pun kan, macam umur dah It's quite late. betul ya. Umur 40 baru thinking nak have family dan anak sebagainya. Adakah ia meningkatkan risiko? Yes, unfortunately yes. Yes, ya? Bagi mereka yang tidak mengandung, tidak pernah ada anak, ya, risiko untuk mereka menghadapi kanser ovary tinggi. Tapi kalau dia mengamalkan cara hidup sihat, saya rasa
Yes, benda tu betul. akan, Ya. akan Maksudnya kita mungkin tidak boleh mengubah faktor risiko yang lain. Betul. Contohnya macam faktor umur. Kita cucuk botok macam mana pun dapat muda kat muka, dalam tu masih tua, kan? Betul. So maksud benda tu kita tak boleh ubah. Betul. Okay. Benda yang kita boleh ubah, kita ubah untuk mengurangkan kanser ini. Okey. Okey, soalan seterusnya, adakah dari darah dapat mengesan orang itu dapat kanser? PET scan biasanya diorder lepas berapa cycle kemo? Right, okey. Right. Pengambilan darah dan sebagainya itu tidak boleh confirmkan kanser. Betul. Bukan saja kanser ovary, any of the cancer. Dia tak boleh confirm. Dia hanya bagi suggestion bahawa likely it is a cancer, then kena buat treatment lanjut, pemeriksaan lanjut dan sebagainya. Confirmation hanya apabila kita buang, hantar ke makmal, tengok mikroskop, then only doktor pathologist akan mengatakan this is cancer cell. Betul. Untuk PET scan tu ni canggih sikit PET scan ni kan. Dulu-dulu tak ada PET scan. Sekarang baru kan, agak new teknologi. PET scan tu dia boleh mengesan walaupun area-area tu tak ada kanser lagi, tapi nak jadi kanser dah. Jadi dia akan signal dia merah-merah gitu kan. Berbanding dengan CT scan biasa, apabila benda tu kedebak kat situ dia baru nampak ada tak normal kat sini kan. Itu sebabnya bagusnya tu. Biasanya kita suggestkan untuk buat PET scan tu lebih kurang dalam paling awal 1 bulan selepas last treatment. Not too early. Kerana apa? Kadang efek kemoterapi dan sebagainya menyebabkan perubahan pada sel-sel. Jadi kita punya result tadi tak tepat. Paling kurang 1 bulan, kadang 2-3 bulan baru kita buat. It's okay. Prof Nasir kena minum sekejap. Okay. Thank Kesian you. dia bercakap. Okay. Sila ya, tuan-tuan. So untuk ini soalan ni dah tak macam kanser ovari sikit. Untuk pap smear ni berapa kerap pula nak lakukan untuk wanita berkahwin. So again kena cakap pasal pap smear. Boleh. Tak ada masalah. Secara generalnya pap smear tu perlu lakukan. Contohnya kata sekarang, first time lah Prof Fiza nak buat pap smear. Katakanlah sekarang kan. Sekarang. Katakan buat sekarang, normal. So bila lagi nak buat? In 1 year time. Bila 1 year time tu juga normal. The next one is 3 tahun lagi. Kemudian. Setiap 3 tahun sekali, provided all normal. Tapi sekarang ni ada canggih sikit Prof Fiza. Dia ada kita panggil HPV DNA testing. Dia check virus kat dalam cervix tu. Yang itu bagus sikit kerana apa? Kalau buat sekarang negatif, the next one nak buat bila? 5 tahun lagi. So maksudnya tak adalah rasa nyilu-nyilu nak datang kan. Macam so come forward, jangan takut. Prosedur dia sangat mudah. Seminit je Prof Fiza. Betul. Sangat ni dan really good kan? Sebab dia boleh detect kanser pangkal rahim. Dia mengurangkan kadar kematian 40%. 40%, betul. Okey, so come forward, jangan risau. Prof Nasir dan beberapa lagi pakar-pakar di pusat perubatan sangat really expert in doing this ya. Okey, seterusnya adakah ini simptom, adakah menopause mempercepatkan kanser? Bagus soalan. Seperti yang saya tunjuk fakta yang tadi tu ya. Dia meningkatkan risiko untuk dapatkan kanser tu adalah 40% lebih tinggi daripada orang yang belum menopause. So maksudnya peningkatan dia ada. Menopause tu apa Prof Nasir? Menopause tu apabila wanita tidak datang haid selepas 1 tahun. Maksudnya hari ni last period, the next period setahun lagi, maksudnya tak makan ubat apa dan sebagainya, itu baru kita label menopause. Before that tu kita panggil perimenopause, maksudnya perjalanan ke arah menopause. So ada lagi soalan yang mungkin yang tanya soalan ni mungkin dia tertinggal tadi. Simptom-simptom awal kanser ovary. Macam saya cakap tadi jugalah bahawa simptom-simptom dia agak non-spesifik ya. Kadang rasa tak sedap badan, kadang rasa perut rasa kembung ya. Kadang rasa macam dengan nak kencing kerap dan sebagainya. Semua simptom-simptom ni adalah disebabkan oleh biasanya compression lah. Maksudnya dia bengkak dan dia menekan organ-organ di sekitaran dia. Tapi macam saya kata tadilah, biasa tu common kan. Kita kadang-kadang rasa tak sedap perut ya dan sebagainya. Tetapi kalau simptom tu berterusan, berulangan kerap, then you have to check. Betul. Yes. Apa sahaja kan. Because ovary ni terletak di deep organ. Betul. Tu susahlah kita nak detect kan. Dia tak macam breast cancer. Even cervix kan kita masukkan mulut itik tu kan, kita tengok nampak cervix tu kan. Jadi kalau kat dalam tu tak dapat.
Alright, okey. Seterusnya, betul ke kanser ovari ni lebih terdedah kepada golongan wanita yang masih bujang atau belum kahwin? Betul? Betul, ya? Betul. Ya. Okey, so tapi jangan risau. Saya rasa yang belum berkahwin tu, just practice kena exercise regularly, Betul. makan sihat dan Yes. you keep the healthy living, kan, healthy Malaysian. Jangan risau benda itu semua. Okey, seterusnya, saya pesakit kanser paru-paru tahap 4. Okey, sedang dalam rawatan tablet. Adakah risiko saya untuk dapat kanser ovari? Yes. Secara generalnya dia tidak ada berlaku direct correlation lah kan. Antara Maksudnya kanser kanser paru-paru paru-paru kepada kanser kanser ovary. betul. Namun begitu, sekiranya kanser paru-paru itu merebak, dia boleh turun sampai ke ovary nombor 1. Or another condition kita panggil synchronous tumor. Yes. Maksudnya agak unfortunate lah, ada kanser ovary Dan kanser paru-paru. kanser paru-paru pada masa yang sama. Walaupun dia punya sel-sel tu berbeza. Tiada connection. Maksudnya the general risk untuk puan ini, risiko dia adalah 1.5% sahaja. Unless kalau dia ada kanser risiko yang lain lah, maksud keluarga dan sebagainya, ada BRCA mutation. Betul. Jadi risikonya akan bertambah Alright, lah. okey. So jangan risau, saya kata. Okey, adakah rawatan kesuburan seperti pengambilan Clomid dan juga estrogen meningkatkan risiko kanser ovari? Okey, itu soalan yang bagus juga. Itu macam soalan exam pula kan? Kan? Medical student. Yes, they should know this. Yes. Secara tradisionalnya mengatakan yes. Kerana apa? Kerana dengan pengambilan Clomid tu, maksudnya dia seolah-olah macam merangsangkan ovary itu menghasilkan telur, memaksa dia kan, memaksa ovary menghasilkan telur dan sebagainya, dan telur tu akan meletas kan, menyebabkan setiap kali meletas akan berlaku kerosakan pada ovary. Hence meningkatkan risiko untuk kenakan kanser. Tetapi apabila orang panggil sub-analysis of that tu mengatakan bahawa Clomid sahaja per se does not cause it. But the one that causing it, because orang yang ambil Clomid adalah orang tidak ada anak. Contohnya, being tak ada anak itself, risiko dia meningkat. Dan juga orang mengalami pergi perawatan Clomid dan sebagainya, biasanya umurnya lebih meningkat. Umur 40 dan sebagainya. Hence risiko juga meningkat. Jadi kita tak habis ni sampai malam ni banyak sangat. But just take yang very important. Kalau dia melakukan, saya rasa ni ovarectomy tau dia buat. So adakah dia meningkatkan risiko sebab dia ovarectomy, buang ovary. The self-injectomy. Dia buang tube lah, dia tulis tuberectomy, mana ada. Soalannya meningkatkan kanser. Oh tidak, dia mengurangkan risiko. Dia mengurangkan kanser, risiko kanser ovary itu up to 70%. Sebab itulah Madam Angelina Jolie itu went for that untuk mengurangkan risiko kanser ovary. Orang terfikirkan, kau buang tube tapi kanser di ovary. Kajian menunjukkan bahawa 80% kanser ovary itu asalnya daripada di hujung fallopian tube tu. Dia start dekat situ dan dia pergi ke ovary. Sebab mereka kan duduk dekat-dekat macam ni kan. Macam tu. So that's why by removing the tube, we reduce risk. Dia boleh reduce the risk. Okey, ni ada orang yang tak boleh beranak. Adakah dia punca kanser ovary? Tak boleh beranak tu bermaksud in the words maksudnya infertility lah kan, susah mengandung, mungkin disebabkan oleh faktor ovary dan sebagainya. The answer is yes. Okey. Okey, this ini macam panjang sikit. Dia kata dia ada cyst dua-dua belah. 5 cm, sebelah kiri 3 cm dalam pemantauan, kemudian tumor maka a bit tinggi. Macam mana nak kawal cyst tu jangan besar? Saya rasa dengan cerita macam ni nampaknya macam endometriosis ni ceritanya kan. Endometriosis dia macam tu sikit. CA125 atau tumor maka dia tinggi sikitlah. In general untuk kes macam ni kita tengok kalau CA125 dia tinggi dan sakit kan, ada simptom dan sebagainya kan. Selalunya kita try to suppress the endometriosis. Maksudnya kita boleh gunakan ubat perancang, OCP. Ubat perancang ni bukan untuk merancang tetapi untuk mengurangkan kadar aktiviti endometriosis. Jadi dia mengawal supaya dia tak terus membesar dan sebagainya. Alright, okay. So this question ni dia mengalami kandungan anggur. Apa tu? Molar pregnancy. Molar pregnancy, betul. Okay, molar pregnancy lepas tu dicuci boleh dah dapat kanser ovari pula. Dia tak ada kaitan in general. Walau bagaimanapun kalau awal-awal when kita diagnose sebagai molar pregnancy, kita akan kena pasti ada
ovarian cyst. Yes. Cyst di ovary itu ya. Okey. Dia disebabkan oleh stimulasi hormon menyebabkan Okey. terjadinya cyst di ovary. Right. Tapi cyst ni bukan kanser. Right. Okey. Saya rasa faktor pemakanan genetik kita dah terangkan tadi. Okey, ada again dia tanya simple cyst, dia ada size less than 5 cm, perlu ke dia risau? Buat masa ni Sebab saya rasa ramai tak sangat perlu dapat risau, ovarian tak cyst perlu ni kan? risau Tak ya. perlu risau kan? Kalau ikut seri guideline pun kalau cyst tu kurang daripada 6 cm, maksudnya 5 dan ke bawah tak ada simptom, tak ada. CA125 atau kanser marker di normal, Yes. tak ada risiko-risiko lain, don't do anything, just Alright. keep an eye saja. Okey, pap smear CA125 boleh buat serentak? Pap boleh, tak ada Boleh masalah sangat, kan? Boleh sangat. So, adakah boleh buat radioterapi boleh menyebabkan saluran tertutup? Saluran buat radioterapi untuk boleh kanser. menyebabkan saluran tertutup. Yes, mungkin boleh And kerana tidak datang menses kot. Sebab saluran treatment. tertutup, saluran fallopian tube Fallopian ke? tube lah kot. Fallopian tube ya. Yes, dia mungkin kerana apabila kita bagi radioterapi itu dia menyebabkan berlaku inflamasi, menyebabkan berlaku fibros. Right. Fibros tu macam sel-sel mengeras, jadi menyebabkan mungkin fallopian tube tertutup. Or even kadang-kadang radioterapi atau chemoterapi itself mungkin boleh mematikan sedikit sel-sel di ovary Di tu. ovary tu kan. Sebab tu kadang-kadang mungkin akan menopause nak- awal sikit ya. Or even kadang susah nak dapat. mengandung dan sebagainya. Yes. Okay. So last question, I think orang ni dia ada multiple polycystic kidney. Adakah dia boleh dapat kanser ovary? Polycystic kidney kan, maksudnya bukan di ovary tapi di atas kan. Cyst dalam kidney. Dalam kidney. Yes. Jawapan dia is no. Right. It's not related to that. Right. Yes, betul. Okay, alright. Okay. So jangan lupa, saya rasa this live akan diletakkan di ni. So kita akan teruskan ke segmen quiz. So kena klik quiz ya. Kena klik ke? Ada link ya? So ada link, so ada soalan dan saya rasa hadiah dia E-wallet RM300. see? Oh, RM300 e-wallet. Okey, kita bagi masa berapa lama? 2 minit. Sila isi nama ya, jangan lupa sila isi nama. So please jawab. Saya rasa secepat mungkin. Siapa yang ni? Jawapan soalannya mudah je Prof Iza. So kalau ada medical student, kalau ada student or any doctors, you better get it. RM300. Siapa nak bagi? Soalannya disediakan oleh Prof Nasir. Soalan mudah. Mudah. So you better get it. Okey. Dari tadi Prof Nasir dia minum Gloria Jane. Gloria Jane yang sponsored our drink. Tinggal lagi berapa minit? 1 minit. Okey. Dah start ke? Belum lagi. Please join. Join kan? Dia join kan? So, kena guna device, any device. Join the quiz. Tu ramai tu join dah tu. Oh, ramai. Ini semua dapat full mark ni ha. Okay, quickly. Uish, dah beratus dah join. Uish, berapa ratus ni join? 78 orang dah jawab. Wow. Come on. Uish, ramainya. Yang nama ZG. Okay. Okay, cukup. Alright, time's up. Belum lagi? Saya Baru start jawab. Baru start jawab. Okay, Tadi you can baru start jawab tadi baru now. dia Okay. register. Oh, senang je ni. Uish. Uish, lajunya.
2 minit untuk menjawab. Oi, real time. Oh, siapa tangga dekat atas tu? Tang ya. Skor kan? Di atas tu. Kita tengok real time lah. Bola acunya. Satu dekat winner. Satu winner kan? Oh. Uish, dahsyatnya. Oh, the first one dah settle dah. Oh, dah settle? Dia jawab semua betul. Betul. Okey. 1 minit. 1 minit lagi. Kita ada 1 minit lagi. Berhempas pulas nampaknya. Itulah. Nama shish. Okey. Okey, thumbs up. Thumbs up. Okey. So, wow, kita ada pemenang. Okey. Prof Izzat umumkan. Okey, kita umumkan pemenang pertama adalah Rina. Ya, Rina. Okey. Dapat 1 je ke hadiah? 2 dan 3. Pemenang kedua adalah itu saya tak tahu nama dia. Macam tu je. Aduh. Macam diam je. Pemenang ketiga adalah Mazni. Wah, tahniahlah kepada semua sebab hampir jawab semua betul. Baguslah Prof Nasir punya lecture tadi sangat berkesan. Majoriti boleh jawab, 1 atau 2 saja yang tak betul. Tapi majoriti boleh jawablah. Oh, tahniahlah kepada semua. Terima kasih. Ini feedback yang sangat bagus. Okey. So, alright. So, jangan lupa kepada semua penonton UKM ya, penonton UKM sebab ini perlu scan QR code untuk link kehadiran, sangat penting untuk markah latihan. So please guna the link untuk kita dapatkan markah tu. Okey. Anything jangan lupa ya, tengok komen dekat Facebook. Kita boleh tengok semula dan share with kawan-kawan, okey? Jangan lupa send star. Saya ni baru pandai send star. Tak faham saya apa benda send star, but good. Okay. Hopefully stay tuned for the next webinar untuk memasyarakatkan kesihatan. So ini adalah inisiatif daripada Fakulti Perubatan untuk merapatkan jurang di antara pakar-pakar perubatan dan juga masyarakat di luar. So dengan platform ini, saya rasa kita dapat berkongsi sedikit kan Prof Nasir, sedikit masa dan tenaga, ilmu dan juga pengalaman kita tentang kita. Terima kasih semua kerana setia mendengar daripada mula sehingga akhir. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih dan selamat hujung minggu. Insya-Allah. Ya, boleh terus berayakan berkorban ya minggu ni. Okey, bye. Bye. Terima Okay. kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Okey. Tiada siapa yang mahu mengalami kanser, tetapi apakan daya takdir penentu segala. Kanser adalah pembunuh utama wanita. 1 dalam setiap 8 wanita bakal menghadapi kanser. Saya ada kisah untuk dikongsikan bersama anda. Seorang wanita berusia 29 tahun yang baru saja berkahwin 2 bulan yang lalu datang dengan perut yang membesar. Kusangkakan kandungan, namun kanser pula jadinya. Perasaan sedih, pilu, sakit, emosi, semuanya mungkin berlaku. Perkara pertama yang terlintas di fikiran saya ialah
mati. Saya betul-betul tak jangka yang saya boleh mendapat kanser di usia seawal 30-an. Saya memang tak dapat lari dari perasaan sedih apabila melihat perubahan fizikal ke atas diri saya, tekanan perasaan, kemurungan, tiada selera makan akibat dari rawatan kemo tersebut. Temui saya, Prof. Nasir Syafiee, dalam webinar umum masyarakat yang bertajuk Kanser Ovary di Hati yang Terlalu Istimewa pada 15 Julai 2022 jam 3 petang di FB Live Fakulti Perubatan. Jumpa di sana.